Kita akan mula sekejap lagi. InsyaAllah kita akan mula sekejap lagi. Kita tunggu sikit lagi. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak nampak. Dalam. Okey, insya-Allah. Tu kaca mata. Nampak ke? Apa nak dengar ke? Insya-Allah. Dengar Dah. Baik. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan perbincangan kita sampai kepada satu topik yang agak berat untuk saya bawa sebenarnya, kerana dia bukan sahaja berat dari sudut perbincangan tetapi juga berat dari sudut sensitivity dia. Dia punya sensitivity, sebab tajuk yang kita nak bawa ini adalah satu tajuk yang saya rasakan setakat ini saya mengkaji dan melihat dalam beberapa kitab, beberapa pandangan. Setakat ini apa yang nak saya sama kongsi pada malam ni tak ada dalam kitab-kitab tu lah. Yang ada dia dalam bentuk yang tradisional, kefahaman tradisional daripada ulama-ulama kita. Jadi insya-Allah kita akan cuba hubungkan dengan apa yang berlaku di seluruh dunia pada hari ini, insya-Allah. Baik, jadi saya minta tuan-tuan puan-puan, pertama-tama marilah sama-sama kita mengikhlaskan hati kita. Sama-sama kita membetulkan niat kita supaya segala yang kita lakukan ini menjadi benar-benar amal soleh, menjadi amal soleh, menjadi sesuatu yang akan membawa kita kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengikhlaskan hati kita dengan kita membersihkan niat-niat kita supaya niat kita itu benar-benar untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dengan keredaan Allah itu kita akan diberikan oleh Allah barakah. Pada malam ini Allah izin mudah-mudahan saya menyampaikan sesuatu yang kenalah dengan tajuk, dan juga sesuatu yang boleh membina kekuatan kita sama-sama, insya-Allah. Jadi sambil kita menunggu kawan-kawan kita untuk datang masuk ini, saya ingin mengulang beberapa perkara. Yang pertama sekali berkenaan dengan persiapan hati, persiapan hati kita. Kita wajib sentiasa melihat kepada peningkatan diri kita. Peningkatan diri kita di dalam tarbiyah, di dalam pendidikan, di dalam kesedaran, hati kita perlu kita tingkatkan. Yang pertama sekali kita kena sentiasa berkenalan dengan Allah. Sentiasa kita kena cari jalan nak kenal siapa Tuhan kita. Kerana kemuncak kepada pengabdian, ubudiyah, ialah kita mengenal Allah. Kerana kalau kita tidak mengenal Allah, maka pada masa itu walaupun kita sembahyang, walaupun kita puasa, walaupun kita melakukan amalan-amalan, tak sampai. Kenapa? Sebab kita tak kenal Allah. Mungkin dia sampai dalam peringkat yang
kita kata tidak sempurna. Kita tidak sempurna sebab kita hanya kenal Allah dari luaran aja, jauh aja. Macam kita nak pergi rumah seseorang, macam contohnya kita nak pergi istana lah, senang cerita istana. Kita nak masuk istana, dah masuk istana tu, oleh kerana kita ni bukan orang yang rapat dengan tuanku, dengan sultan, ataupun bukan kita orang yang dikenali, kita tidak berapa kenal dengan sultan dan sultan pun tak kenal kita, maka sudah tentulah kita akan didudukkan di satu tempat yang jauh, kan, yang di luar. Mungkin ada satu tempat, satu dewan sebagainya di luar. Tak dapat masuk sampai ke dalam. Tak dapat masuk sampai ke tempat yang mana sultan berada. Mungkin kita hanya akan berjumpa dengan apa kita kata, dia punya pegawai sahaja, atau dia punya pengurus-pengurus sahaja. Mungkin kita akan berjumpa dengan orang-orang yang begitu, kita tak sampat jumpa sultan pun. Kenapa? Kerana kita ni orang yang tidak ada apa-apa pun dengan sultan tadi. Tapi sekiranya kita kenal sultan dan sultan memang mengenali kita, maknanya rapat hubungan kita dengan Allah, maka kalau kita solat tu contohnya, sudah tentulah Allah akan tarik hati kita, tarik pemikiran kita, tarik seluruh anggota kita untuk khusyuk dan tawaduk, untuk benar-benar boleh merasai keterikatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya kita tidak kenal Allah, maka kita sembahyang juga, tapi sembahyang kita tidak ke mana-mana sangat. Kita rasa macam seolah-olah kita menunaikan kewajipan sahaja. Apabila kita menunaikan sembahyang kerana dia wajib, maka dia tidak akan rasa nikmat. Tidak akan rasa nikmat. Masa bila kita rasa nikmat ketika sembahyang, ketika kita merasakan bahawa solat itu adalah an appointment kita, pertemuan kita dengan Allah. Kita sedang bertemu dengan Allah. Kita sedang bertemu dengan Tuhan yang amat menyayangi kita, mencintai kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha mengasihi kita, yang maha menyayangi kita. Kita sedang bertemu dengan dia. Kalau kita rasa bahawa solat itu sebagai satu pertemuan kita dengan dia, kita sedang berhadapan dengan Tuhan, dengan Allah, hati kita akan rasa seronok, hati kita akan rasa gembira, tenang, hati kita akan merasa satu kepuasan. Kepuasan. Tapi kalau sekiranya kita sembahyang tadi, sekadar kita kata sembahyang ni wajib, fardu, kena buat, maka kita pun sembahyang. Padahal sembahyang tu bukan hanya sekadar fardu, tapi sembahyang itu sebenarnya ialah satu platform, satu appointment kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jumpa Allah, kita nak bercakap dengan dia, nak berdoa, nak munajat, nak kita minta apa sahaja. Dan yang kita minta ni kepada Tuhan yang menjadikan kita, yang maha berkuasa tadi, tentulah hati kita tenang, hati kita seronok. Tapi kalau kita rasa semayang ni macam biasa, macam orang suruh semayang, macam kita pergi kerja lah. Kalau kita pergi kerja, kita bekerja dengan orang, kita akan buat ikut apa job scope dia aja. Kalau nasib tak baik, kita tuang. Kenapa? Kita kerja dengan orang makan gaji. Tetapi kalau kita kerja dengan syarikat kita sendiri, kita tahu kalau kita buat tu kita untung, kita dapat keuntungan dia, kita dapat dia punya kebaikan dia semua. Maknanya syarikat tu kita punya. Kalau kita tak buat kerja, habis. Maka sudah tentulah kita akan buat sungguh-sungguh. Dan sudah tentu kita pergi, kita seronok. Bila tengok perniagaan tu meningkat, kita rasa seronok. Bukan sekadar tengok, kita punya company telah beruntung meningkat 70% daripada sebelum ni. Jadi kita bukan tengok setakat numbers sahaja, tapi kita rasa keseronokan dia sebab company kita punya. Begitulah kalau kita solat. Solat, kalau kita rasa sekadar melaksanakan kewajipan, Allah perintah kita, kita pun buat. Allah perintah kita, kita pun sembahyang. Setakat itu sahaja, maka kita tak rasa seronok sembahyang. Rasa berat, beban, malas. Tapi kalau kita rasa sembahyang ini satu pertemuan kita dengan Tuhan kita, peluang kita. Peluang untuk bercakap dengan dia, peluang untuk nak merayu kat dia, menangis kat dia, mengadu kat dia, peluang untuk minta pada dia apa yang kita nak. Peluang untuk kita meluahkan perasaan kita. Peluang nak bercakap dengan Raja, maha kepada segala raja. Peluang untuk kita bercakap dengan Raja kepada segala raja. Peluang untuk kita bercakap dengan yang menjadikan kita, yang memberi rezeki pada kita. Sudah tentulah kita akan rasa seronok semayang. Seronok semayang. Seronok baca Quran. Kenapa? Bila kita baca Quran, seperti kita sedang berbual dengan Allah. Allah berfirman pada kita. Kita dengar firman Allah. Bila kita baca, kita bila solat,
Seolah-olahnya kita sedang bercakap dengan Allah. Bukan seolah-olah, memang kita sedang bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itulah kita nak kena rasa bahawa nombor satu dalam hidup kita ni, apa yang penting bukan sekadar melalui kehidupan. Sebab hari ni kita masih hidup. Apa yang penting ialah kita nak kena rasa bahawa sungguh-sungguh bahawa kita perlu untuk mengenalkan diri kita. Kita kata mengenalkan diri kita ataupun kita berkenalan dengan Allah. Perlu untuk kita kenal Allah. Kenapa? Kerana kalau kita tidak kenal Allah, kita tak boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita akan rasa ibadah ni macam dipaksa-paksa, beban. Selagi kita rasa ibadah ni beban, selagi kita rasa ibadah ni dipaksa-paksa, selagi itulah kita sebenarnya masih tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kenal Allah, kita tak akan rasa macam tu. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebab itulah saya nak mengajak diri saya dan diri tuan-tuan sekalian, kita bermula dengan istighfar. Semalam kita bincang tajuk istighfar. Macam mana istighfar? Istighfar ni kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali kita minta ampun pada Allah dengan keadaan kita minta supaya Allah Taala mengampunkan dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita, membebaskan kita daripada azab. Yang kedua, kita istighfar dengan satu perasaan kalau kita ada dosa yang kita buat, dosa yang kita masih buat, maka dosa-dosa itu kita berhenti, kita tinggalkan. Tak nak buat dah. Dosa-dosa yang ada dalam diri kita ni kita tak nak buat. Dan kita tak mahu ada sedikit pun di dalam hati kita ini satu perasaan nak buat dosa lagi. Itu istighfar. Bila kita buat hal tu, walaupun kita baca 1 kali, 2 kali, 3 kali, 100 kali, 1000 kali, barulah dia ada kesan. Kita akan rasa satu nikmat istighfar. Kita baca, mungkin menangis, kita akan istighfar dalam keadaan menangis, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, pada semalam kita telah berbincang mengenai satu tajuk yang amat penting berkenaan dengan mukaddimah kepada pembinaan kerajaan Al-Masih Dajjal. Saya telah pun memberikan secara umum sebelum dalam kuliah-kuliah kita yang sebelum ini berkenaan dengan perancangan jahat mereka bila mereka nak keluarkan Dajjal. Bukan ramalan tapi perancangan. Saya akan beritahu kronologi ini secara satu persatu dalam sehari dua nanti. Bila kita berbincang tentang pembinaan kerajaan Dajjal, kita akan cerita satu-satu. Tapi sementara itu kita sebut mereka merancang. Suara kurang jelas Yang lain kurang jelas juga ke apa? Sama ke? Okay. Jadi mereka merancang supaya apa yang akan keluar ataupun raja mereka akan keluar apabila telah sampai masanya yang mereka sasarkan 2022. Jadi 2022 ni mereka menyasarkan. Jadi kita tak tahu Allah izin tak izin. Kalau Allah izin jadilah, kalau Allah tak izin tak jadi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Saya akan beritahu tentang kronologi perancangan jahat mereka ni mungkin dalam sehari dua lagi. Dan apabila kita berbincangkan tentang pembinaan kerajaan. Sekarang ni kita baru sebut mukaddimah. Dalam mukaddimah ini kita telah menceritakan pada siri yang pertama, saya ulang sekali sikit. Dalam siri pertama kita ceritakan tentang realiti sekarang. Bagaimana sekarang ini salah satu perkara yang berlaku di hadapan kita COVID-19. COVID-19 ini sebenarnya bukanlah berlaku secara tidak sengaja. Tetapi daripada bukti-bukti yang ada, daripada laporan-laporan yang dikeluarkan daripada China, daripada lab ataupun makmal ataupun kajian saintis di negara China. Begitu juga kajian saintis di negara Amerika. Begitu juga kajian saintis di negara India. Begitu juga kajian saintis di negara-negara Eropah dan beberapa virologis, pakar-pakar virus di seluruh dunia. Mereka mengkaji dan dalam kajian itu kita mendapati bahawa kita tak boleh nak sebut yang buat ni China atau India ataupun Iran ataupun US. Tetapi yang kita tahu virus ini buatan manusia. Maknanya dengan tangan manusia. Dia tidak boleh jadi secara neutral, natural. Jadi kita tahu yang itu.
Tetapi kita tak boleh nak cakap sebab semua konspirasi belaka. Yang China kata US buat, US kata China buat. Jadi kita tak ada bukti nak katakan siapa buat. Tetapi kita ada bukti menyatakan bahawa virus ini bukan virus yang datang secara alami, secara natural, tetapi dibuat. Dan bukti ini ada. Nanti saya akan uploadkan dalam FB saya beberapa video-video yang menunjukkan tentang bukti-bukti yang saya maksudkan. Ada banyak video, banyak sangat. Nanti saya maklumlah satu dua. Baik, nak sebut kat sini, maka apabila dia dibuat oleh manusia, maka kita telah berbincang, maknanya mereka mahu melakukan serangan biologi. Dipanggil senjata biologi. Dia ada senjata konvensional, dia ada senjata kimia, dia ada senjata nuklear. Dan ada satu lagi senjata disebut senjata biologi. Biological weapon. Biological weapon ini digunakan, kenapa dia orang pilih biological weapon? Kerana salah satu kosnya terlalu murah. Kalau nak serang 1 kilometer persegi, dia hanya mengambil memakan kos sebanyak US dollar satu US dollar, 1 USD saja. Kita RM4 lah lebih kurang. Kalau senjata konvensional mungkin 2,000 US dollar untuk 1 kilometer persegi. Kalau senjata nuklear dalam analisa mengatakan 800 US dollar 1 kilometer persegi. Kalau senjata kimia 600 US dollar 1 kilometer persegi. Jadi kita melihat bagaimana biological weapon ini adalah yang paling senang sekali. Dia senang nak dibawa, susah nak dikesan. X-ray pun tak boleh kesan. Anjing mengesan pun tak boleh kesan. Macam dadah dia tak boleh kesan. Dan dia boleh tersebar dengan senang melalui manusia, melalui angin dan sebagainya. Jadi sebab itu dia gunakan. Baik. Jadi dalam siri yang kedua saya ringkaskan sini bagaimana mereka telah serang. Apa yang mereka serang? Mereka serang sebenarnya ialah kita dapati nombor satu ialah emosi manusia, emosi. Mereka timbulkan kacau bilau, perasaan takut di kalangan manusia. Padahal kalau kita tengok virus ini tidaklah sehebat virus-virus yang lain. SARS contohnya, SARS pertama, ataupun MERS, ataupun flu Marseille daripada Itali, ataupun macam-macam lagi. Influenza. Jadi kita lihat virus ini tidaklah kematiannya tidak lebih daripada 3.4%, katalah 4%. Maknanya kalau 100 orang kena virus, yang mati mungkin 4 orang. Mungkin 4 orang. Kalau Malaysia yang mati mungkin 1 orang. Jadi nak sebut kat sini, dia tidaklah sehebat macam mana virus-virus yang sebelum ini, tetapi dia telah dibombarkan, telah dipromotkan seolah-olah dialah yang paling hebat sekali. Walau bagaimanapun bukan bermakna dia tidak berbahaya. Dia berbahaya. Kenapa dia berbahaya? Kerana dalam kajian yang dibuat oleh makmal lagi biologi dari China, menyatakan dia ada 4 protein dalam COVID-19 itu, yang menyatakan bahawa 4 protein ini dia menyebabkan virus itu dia tahan. Dia boleh bertahan di tempat permukaan di mana tangan-tangan tu menyentuh, dia boleh tahan sampai 48 jam, sampai 24 jam. Yang ada setengah-setengahnya lebih lama daripada itu. Kerana dia boleh bersama-sama dengan bakteria yang ada di tempat tersebut. Bakteria ni lebih besar daripada virus. Virus ni lebih kecil daripada bakteria. Jadi bakteria ni dia boleh menjadi rumah kepada virus. Sebab tu dia boleh tahan. Ini adalah antara kajian para virologis yang ada daripada Eropah. Jadi mereka menyatakan sebab itulah dia boleh merebak dengan cepat. Kerana apa? Kerana dia tidak mati cepat. Walaupun dia tidaklah bahaya, tapi dia boleh merebak dengan cepat. Jadi inilah antara perkara yang dijadikan sebagai senjata biologi. Dan kita telah berbincang. Yang pertama sekali, dia nak takut-takutkan kita. Sebab tu bila kita takut dengan virus ini, maka kita dah kalah dah. Kita dah kalah dah. Kita tak boleh takut. Dan kita dah bincangkan bagaimana sepatutnya, macam mana perasaan seorang beriman, sebagainya kita dah bincanglah yang lepas. Minta tuan-tuan rujuk kepada siri-siri yang sebelum ini. Kemudian, antara yang besar juga, selepas daripada menimbulkan ketakutan dan kekacauan, ialah dia akan mengganggu ekonomi. Ekonomi akan tergugat. Apabila berlaku kuarantin ataupun berlaku lockdown contohnya, maka perusahaan-perusahaan akan terkacau. Kacau, habis, banyak akan bankrupt. Di Amerika contohnya sekarang ini, dengan keadaan 200,000 orang dah, lebih daripada 200,000 orang. Dalam masa hanya beberapa hari, tak sampai pun 10 hari. Dah daripada 46,000 dah jadi 200,000 lebih. Jadi 264,000. Kalau tak silap saya tengok tadi. Jadi apabila kita melihat perkembangan ini menyebabkan contohnya bisnes airline contohnya. Kalaulah dalam masa 2 bulan tak habis, tak selesai, dan saya yakin kemungkinan besar insya-Allah tidak akan selesai dalam masa 2 bulan. Maka pada masa itu tentulah
perusahaan-perusahaan itu boleh bankrupt jika tidak di bail out oleh kerajaan. Jadi kita lihat masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Malaysia pun sama juga. Malaysia kalau boleh jangan lockdown. Jangan lama sangat. Kita yang perlu pada pandangan saya, ini saya bagi nasihat kepada pihak kerajaan. Dan apa yang saya tahu pihak kerajaan ada pandangan dia sendiri, dia ada pakar dia sendiri. Saya juga ada dapat maklumat. Antaranya yang pertama sekali kita kena educate, kita kena didik rakyat macam mana nak mengawal virus ini. Kita tidak boleh kurung rakyat terlalu lama. Kerana akan membawa rakyat merasakan bahawa mereka terancam. Dan lagi mereka merasa takut, sama ada takut virus, psikologinya, ataupun takut kehilangan pekerjaan, tak ada makan, maka dia akan menimbulkan sesuatu yang di luar jangkaan. Kita tidak mahu sampai rakyat kehilangan kepercayaan kepada kerajaan. Ini benda yang penting yang dinasihatkan oleh pakar-pakar. Dan saya sampaikan, mungkin tuan-tuan ada channel ke Tan Sri Muhyiddin, sampaikanlah. Kalau ada kesempatan, boleh sampaikan ada beberapa perkara saya nak kongsikan dengan pihak kerajaan yang saya nampak masih tidak berlaku sekarang. Baik, perkara yang kedua ialah ekonomi. Ekonomi akan dikacau. Baik, ini kita dah bincangkan siri yang lepas. Kemudian yang lebih penting sekali yang saya nak sebut sini, bukan saja ekonomi, dia akan kacau kerajaan. Maka pada hari ini kita tengok pandemik ini bermula di China. Kemudian lepas tu ke Eropah. Tak pasal-pasal pergi ke Amerika. Ini 3 tempat yang mempunyai, kita kata, kepimpinan dunia yang respected. Yang pertama China. China kuat. Kerajaan dia kuat di bawah kepimpinan diktator kita sebut. Diktator ni authoritarian daripada Parti Komunis China. Dia jadi sebagai kuasa yang menentukan. Sebab tu dia boleh menyelesaikan masalah virus ini dengan cepat. Dia boleh buat lockdown. Berapa million orang kat situ dia boleh lockdown terus. Siapa dia boleh paksa. Dia boleh buat hospital dalam masa 10 hari. Tidak ada negara dalam dunia ni boleh buat hospital dalam masa 10 hari. Bukan kecil, besar punya hospital. Real punya hospital. Jadi nak sebut kat sini, China mampu buat. Dan orang nampak kepimpinan authoritarian ni, kepimpinan diktator ni ada kebaikan dia. Satu ketika boleh paksa, boleh mengalahkan serangan-serangan virus. Tapi kita lihat apa yang berlaku pula di Eropah. Eropah, apa kepimpinan dia? Kepimpinan Union. Union apa? European Union. Kesatuan Eropah. Di mana kerajaan Itali, kerajaan Sepanyol, kerajaan Perancis, Jerman dan sebagainya yang ada di Eropah itu membentuk satu parlimen. Parlimen yang akan memimpin Eropah kepada kekuatan. Ini dan kesatuan. Jadi ini teori yang ada. Tadi apabila diserang dengan biological weapon, kita dapati berkecamuk habis kesatuan. Kesatuan dah tak bersatu dah. Itali diserang hebat, mengalami kematian yang banyak. Ramai mati Itali. Minta tolong daripada kesatuan dia. Orang-orang ataupun kita kata negara-negara yang bersama dengan dia. Minta tolong Jerman, Perancis sebagainya. Jerman pula keluarkan arahan, tutup border. Tak boleh import, export. Tak boleh. Dia ada mask topping, tak boleh bagi ke Itali. Itali minta tolong. Jerman kata tak mau bagi sebab dia nak tengok dia punya negara dia. Maka kelang kabut. Jadi model kepimpinan kesatuan kesatuan Eropah tak jadi. Ramai yang nampak di Eropah, saya tengok dalam wawancara-wawancara, dan dari sudut geopolitiknya, ramai yang mengatakan kepimpinan yang ada ni tidak memberikan kekuatan kepada kebaikan kepada umat apabila diserang dengan keadaan biological weapon. Tak lama lepas tu Amerika pula. Kita dah bincang dah 2-3 lepas. Amerika pun sama. Trump kemain sombong lagi. Tetapi hanya dengan 6 hari. Bermula dengan 24 hari bulan, dia kena 46,000. 28 hari bulan, dia kena 100,000. Saya minta maaf, 82,000. 28 hari bulan, 100,000 lebih. Dia meningkat dalam masa 6 hari dengan eksponensial. Kemudian pada masa itu 31 hari bulan ketika kita berbincang telah sampai kepada 140,000 lebih. Dan hari ini telah sampai kepada 264,000 lebih. Dia punya pergerakan dia hebat. Maka orang melihat kepimpinan demokrasi ala Trump ataupun kepimpinan demokrasi ala Amerika pun tak boleh nak mengatasi serangan biological weapon ini. Maka tertanya-tanyalah kita semua. Sebenarnya ke mana hala tuju serangan ini? Maka sudah tentulah hala tujunya untuk melahirkan kepimpinan baru. Kepimpinan yang macam mana? Kepimpinan yang akan kita dengar pada 1 tahun nanti, mungkin setahun 2 lagi,
satu kepimpinan baru yang akan menggantikan United Nations, yang akan menggantikan kepimpinan Amerika, kepimpinan Eropah, kepimpinan China, malahan kepimpinan seluruh dunia. Itulah yang kita gambarkan sebagai kepimpinan Malik Messiah, iaitu ke arah pembinaan Raja Al-Masih, Raja Al-Masih Dajjal yang dirancang oleh syaitan yang akan kita cakap nanti insya-Allah. Jadi daripada sedikit sebanyak yang saya sebut ini adalah siri-siri yang lepas. Maka pada hari ini, semalam, kita telah membincang satu tajuk yang penting, iaitu berkenaan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Hakim dan sebagainya, yang semuanya menyatakan tentang fitnah, ujian, cobaan sebelum keluarnya Dajjal. Jadi kita telah pun berbincang berkenaan dengan 3 fitnah. Secara ringkasnya, iaitu yang pertama fitnah ahlas. Fitnah ahlas, al-ahlas. Fitnah apa dia fitnah ahlas ini? Berperang. Jadi ada pelarian dan berperang kata Rasul. Kita dah bincanglah, cuba refer pada kuliah semalam. Baik. Yang kedua, fitnah as-sarra. Sarra ni kesenangan. Fitnah kesenangan. Daripada fitnah kesenangan dan kemewahan yang saya sebut dah semalam, mengakibatkan berlaku beberapa perkara. Antaranya, timbullah manusia yang mengatakan bahawa dia ni keturunan Nabi dan Ahlul Bait. Dan kemudian dia menyatakan bahawa dia ni adalah merupakan orang yang akan membawa manusia kepada kebaikan dan sebagainya. Sedangkan rupa-rupanya dia membawa fitnah. Kata Rasul, seperti asap di kaki aku. Maknanya kabur, satu yang kabur. Asap di kaki aku. Yang menyebabkan berlaku satu fitnah syubhat yang besar. Maka mereka mengaku mereka ni daripada Rasulullah. Kata Rasul, mereka bukan daripada aku. Orang yang bersama aku, awliya aku, penolong aku, ataupun orang yang bersama-sama Rasul ialah orang yang bertakwa. Hari ini ramai orang menggunakan nama Rasul untuk membawa manusia kepada dia, kepada kepimpinan dia. Padahal dia bukan pun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia fasik. Dia seorang yang mengamalkan penipuan, taqiyah contohnya. Dia mengamalkan amalan-amalan yang berbentuk menipu. Depan orang ramai soleh, baik. Belakang-belakang dia merupakan orang yang bermaksiat. Jadi sebab itu dah nak sebut kat sini, bagaimana Rasul menggambarkan mereka bukan daripada aku. Ini adalah fitnah as-sara. Dan kemudian begitu juga fitnah sara ini digambarkan Rasul ialah apabila timbul golongan-golongan yang memimpin, yang mendapat bai'ah, sokongan daripada rakyat, daripada umat untuk memimpin. Mereka pun memilih lelaki tersebut sebagai pemimpin. Dan kemudian mereka mengikat janji. Disebut sebagai mengikat janji. Berbai'ahlah lebih kurang begitu dengan lelaki tersebut, pemimpin tersebut. Padahal kata Rasul, perjanjian mereka itu terlalu rapuh, goyang seperti digabungkan tulang rusuk dengan tulang peha. Maksudnya dia tak boleh nak connect, tak boleh nak terikat. Dia akan goyang, dia akan patah dan sebagainya. Jadi nak sebut kat sini bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan wujudnya kepimpinan-kepimpinan yang ditujukan sini ialah lebih kepada kepimpinan siasi, kepimpinan politik. Orang Islam menghadapkan menjadi pemimpin, kemudian mereka ni mengkhianati kepimpinan, ataupun mereka ini telah tidak melaksanakan amanah-amanah yang telah diberikan kepada dia. Maka kepimpinan beginilah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu kepimpinan yang akan merosakkan umat, memecah belahkan umat. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya minta maaf hari ini semalam saya sebut secara direct. Saya kata apa? Saya kata hari ini kita duk sibuk mengagungkan pemimpin, kita bergaduh sebab pemimpin. Kita bergaduh sebab pemimpin. Pemimpin ni kalah, kita sokong pemimpin tu. Kita tak puas hati, kita pertahankan pemimpin tu. Dah kalah lah. Kan? Dah kalah tu Allah izin kalah. Nak buat macam mana? Kan bila masa waktu dah menang nak pilihan raya, besok pilihlah semula. Tapi sekarang kita jangan jatuh-menjatuh antara satu sama lain. Kita tolong-menolong, kita bantu-membantu. Kenapa? Kerana sekiranya kita yang berada dalam keadaan perselisihan, dalam hadis ini, semalam saya hirai, dalam hadis ini menunjukkan siapa-siapa yang berada dalam perselisihan sesama dengan orang-orang Islam tadi, membentuk firqah-firqah yang lain pula. Dah ada orang yang dilantik jadi pemimpin, dah ada ketua tadi, tiba-tiba dia buat sesuatu yang lain, maka
dan dia telah termasuk di dalam fitnah. Disebut fitnah as-sarra. Dan fitnah ini tanda kekalahan dan tanda kepada satu yang lebih besar. Dan selepas itu kita telah berbincang bahawa selepas fitnah as-sarra, maka kita akan berbincang kepada fitnah yang besar. Summa fitnatud duhaima, fitnah ad-duhaima. Fitnah ad-duhaima ini adalah fitnah yang digambarkan sebagai penuh dengan kegelapan, penuh dengan kepekatan hitam yang pekat, balak bencana yang membabi buta setengah-setengah. Ulama ada translate macam itu, dia terjemah, dia tafsirkan begitu. Yang mana dan fitnah ini kita akan bincang pada hari ini, digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ahadan min hadhil ummah illa latamathu latmatah. Di mana tidak ada seorang pun dari kalangan umat aku akan tersisa. Maksudnya semua kena. Semua akan kena fitnah ni. Duhaimah ini semua akan kena. Dan bukan saja kena, illa latamathu latmatah. Jadi dia latamat ni dia tampar, kena tampar muka. Bila kita gabungkan dua tu, dia bukan tampar, dia menumbuk. Maksudnya fitnah ini, besarnya fitnah ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat dia tadi itu terkena fitnah ini dengan tamparan, sebenarnya dengan tumbukan yang sebenar-benar tumbukan. Dia bukan sekadar kita kata bergaduh-bergaduh sikit, tapi tumbukan di muka. Yang maknanya apa? Maknanya benda tu berat dan ganas. Ini fitnah ad-duhaima. Jadi fitnah ini adalah merupakan fitnah yang tidak ada seorang pun akan tertinggal. Semua kena. Semua kena. Saya pun kena. Maka kata di kalangan umat, faiza qila, maka berkatalah di kalangan mereka, kita kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang kita yang kita berhadapan ni, in qada, dia kata dah mati dah. Dah tak ada dah. In qada, dah tak ada, dah habis. Dah habis dah kot. Fitnah tak ada dah kot. Tamadat, kata Rasul, fitnah tu masih ada berterusan. Kita ingat fitnah tu dah tak ada. Kita ingat fitnah tu dah habis. Kita tak rasa kita sedang terfitnah. Rupanya kita duduk dalam fitnah. Ini fitnah ad-duhaima, fitnah yang cukup besar yang digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fitnah manusia berada di dalam kegelapan yang pekat, hitam, yang pekat. Dan daripada situlah akan timbulnya bencana yang besar. Bencana yang besar, dan bencana ini akan berakhir dengan apa? Akan berakhir dengan, kita nak gambarkan kat sini, umat Islam akan berpecah kepada dua kumpulan. Sekarang ni ada banyak kumpulan. Tapi umat Islam akan berpecah kepada dua kumpulan. Apakah dua kumpulan tersebut? Satu kumpulan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumpulan yang beriman kepada Allah. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sikit pun munafik, sifat munafik. Dan satu kumpulan lagi, kumpulan yang munafik, tidak ada sedikit pun iman. Maknanya munafik tidak ada sedikit pun iman. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila fitnah duhaimah ini berlaku dan telah menghasilkan kumpulan-kumpulan yang begitu, yang dua kumpulan tadi, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu tunggulah Dajjal. Kamu tunggulah Dajjal. Fa iza kana dzakum fantazirul Dajjal. Maka kamu tunggulah Dajjal akan keluar min yaumi, pada hari tersebut, au min ghadih, ataupun esok. Jadi nak sebut kat sini, ini yang kita bimbang ni. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apabila berlaku fitnah ad-duhaimah ini, maka akan berlakulah satu peristiwa yang besar, di mana umat Islam akan berada dalam keadaan terancam. Digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan berada dalam keadaan ditampar. Sebenarnya lebih tepat bukan ditampar. Perkentian sini sebut ditampar. Lebih tepat ditumbuk. Ditumbuk maknanya dipukul dengan kuat.
tampar ni kuat pun masih tampar. Tumbuk kuat. Itu yang digambarkan oleh mufassirin. Dan di sinilah kita gambar fitnah ini akan berlaku sehingga akhirnya apa? Akhirnya orang-orang Islam akan berpecah. Dan apakah tanda berpecah itu? Digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda berpecah itu yusbihur rajul fiha mu'minan wa yumsi kafira. Pada subuh hari, pada pagi hari, seorang laki-laki fiha mu'minan, dia beriman. Kemudian wa yumsi kafira, bila masuk waktu petang dia kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi dia beriman. Petang dia kafir. Dalam satu hadis yang lain, saya nak bawa satu hadis yang lain yang bersangkut paut dengan fitnah ini juga. Tetapi hadis ini dia lain sedikit. Juga dirawatkan oleh Imam Abu Daud, hadis sahih juga. Bagaimana Rasulullah menggambarkan. Saya nak gambar kepada tuan, apa fitnah ni? Apa fitnah ni? Hasil daripada digambarkan tadi, berlaku satu fitnah yang besar, iaitu fitnah orang-orang akan menjadi kafir pada petang hari, ataupun pada siang hari orang itu akan menjadi beriman. Pada pagi hari dia beriman, pada petang hari dia menjadi kafir. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu hadis, saya bacakan makna saja sebab kita tak ada masa banyak sebenarnya. Sesungguhnya menjelang terjadinya kiamat ada fitnah-fitnah seperti sepotong malam yang gelap gelita. Pada pagi hari seorang dalam keadaan beriman, tetapi pada petang hari dia menjadi kafir. Sebaliknya ada yang pada petang hari dia beriman, tetapi di pagi hari esoknya dia akan kafir. Maka orang yang duduk pada masa itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Jadi Allah gambarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ketika fitnah itu melanda, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari, berjalan cepat. Maka patahkan busur kamu, patahkanlah anak-anak panah kamu. Putuskanlah tali-tali kamu, putuskan tali panah. Dan pukullah pedang kamu pada batu, maknanya patahkan pedang kamu. Jika salah seorang daripada kamu didatangin fitnah ini, hendaklah kamu bersikap seperti anak yang terbaik di antara dua anak Adam. Iaitu bersifat seperti Habil, jangan seperti Qabil. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Hakim. Hadis yang sahih ini menggambarkan apabila berlaku satu waktu fitnah yang besar, di mana sampai fitnah itu menyebabkan ada orang paginya beriman, petangnya kafir. Petang beriman, paginya kafir. Dan pada ketika itu kata Rasul dalam hadis yang asal kita baca tadi, maka akan terpecah dua kumpulan. Orang Islam akan jadi dua. Yang pertama, iaitu orang yang akan padanya itu iman. Hatta yasiran nas ila fustatani imanin la nifaqa fi. Maka apabila berlaku kejadian siang pagi beriman, petang kafir, beriman, siang pula kafir, maka kata Rasul, hatta sehinggalah akan berlaku orang Islam berpecah kepada dua kelompok. Wa fustatain, iaitu apa dia? Fustatan iman. Salah satu kelompok itu dia akan kelompok yang mukmin, yang beriman, la nifaq fih, tidak ada nifaq, tidak ada munafik. Wa fustati nifaq, dan satu lagi ialah kelompok yang penuh dengan kemunafikan, la iman fih, tidak ada iman padanya. Bila berlaku dua ni, orang Islam pecah dua, yang satu kelompok munafik, yang satu kelompok Islam, maka ketika itu kata Rasul, faiza kana dzakum fantazirud dajjal. Maka pada ketika itu kamu tunggulah akan kedatangan Dajjal yang akan datang bila? Min yaumi, pada hari tersebut, au min ghadih, ataupun pada esok hari. Tuan-tuan, saya nak sebut pada tuan-tuan. Dan fitnah ini daripada hadis yang saya baca sebentar tadi,
hadis yang saya kata, hadis yang lagi satu lagi tadi, menunjukkan bahawa dia berkaitan dengan pertembungan di antara umat Islam sesama mereka. Maknanya fitnah ad-duhaimah ini akan berlaku oleh kerana disebut pekat, gelap dan hitam tadi. Dia berlaku sebab ada dua peperangan. Yang pertama, peperangan orang-orang Islam, orang beriman, diserang oleh musuh-musuh dia. Iaitu dalam hadis-hadis yang lain menyatakan orang-orang Islam akan dikelilingi oleh bangsa-bangsa dunia sebagaimana kamu mengelilingi makanan. Orang Islam akan diserang. Orang Islam akan dihancurkan. Pada masa yang sama juga, orang Islam berperang sama sendiri. Orang Islam akan berperang sama sendiri. Dan digambarkan Rasul dalam hadis ini, dia bukan perang setakat kita kutuk dia, dia kutuk kita. Tetapi sampai peringkat bunuh-membunuh. Dalam satu hadis yang lain, Rasul gambar kepada kita, ada orang Islam berperang, dia lawan orang Islam, dia bunuh orang Islam, dia bunuh orang beriman. Dan dia pun tak tahu kenapa dia bunuh orang tu. Dia tak tahu kenapa dia bunuh orang tu. Dan orang yang dibunuh itu tak tahu kenapa dia dibunuh. Ini pekat, gelap, kan, hitam, fitnah duhaimah ini sehinggakan sampai peringkat orang-orang Islam tadi itu berperang sesama mereka. Sebab tu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila tiba saat ini, maka orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Maka Rasulullah kata apa? Patahkan anak-anak panah kamu. Jangan gunalah anak panah tu senjata untuk bunuh orang Islam. Putuskan tali-tali busur kamu, tali-tali panah tadi. Dan pukul pedang kamu pada batu supaya pedang tu tumpul. Maksudnya kalau kita nak bunuh orang pun tak matilah dia. Tumpul, patah pedang tersebut. Apabila orang Islam mula mencaci, menghina, menfitnah sesama Islam. Dan kemudian sampai peringkat, akan sampai peringkat apa? Dia tikam dari belakang. Sampai peringkat dia akan tikam dari depan. Akan berlakulah perpecahan umat Islam. Yang satu bersama dengan golongan munafik. Yang satu lagi akan bersama dengan orang yang beriman. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman dia akan duduk diam. Sebab tu ini fitnah ad-duhaimah, fitnah yang pekat. Kita nampak janggut sama panjang, pakai kopiah, pakai serban, nampak pakai jubah, nampak pergi semayang, tapi tengok-tengok dia ambil pedang, dia sembelih kita. Pekat, hitam, malapetaka. Ini akan sampai di saat-saat Dajjal nak keluar. Dajjal nak keluar. Sebelum Dajjal keluar, kita dah berdepan dulu dengan fitnah ujian Allah yang berat dia lebih kurang macam Dajjal tadi. Baik. Jadi sebelum itu, ada pandangan-pandangan daripada para ulama kita yang menyatakan tentang ad-duhaimah ini, apa dia demi ciri-ciri dia. Kita tengok sikit ciri-ciri dia. Yang pertama sekali disebut oleh, saya tengok dalam beberapa kitab, dan memang insya-Allah ulama-ulama kita menjelaskan benda yang sama, lebih kuranglah pandangan-pandangan mereka, cuma ayat dia berbeza-beza. Tetapi dari sudut maknanya sama. Antara yang pertama, jumhur menyatakan bahawa fitnah ini berlaku global. Dia bukan berlaku di Malaysia sahaja, bukan. Di Syria, bukan. Dia berlaku global. Berlaku di semua tempat. Orang Islam akan bertelengkah sesama mereka. Ini takut kita ni. Kita tengok virus, kita bergaduh dengan virus. Orang kata apa? Virus ni tak nampak susah, tak nampak virus ni. Kenapa? Kenapa? Kerana virus ni susah nak nampak, kita bimbang dia. Dia serang kita, kita tak nampak. Tetapi dalam keadaan begitu, kita ada saudara-saudara kita yang akan tolong kita. Kalau kita sakit, dialah yang panggil ambulan datang. Kalau ada kesusahan, dialah hantar makanan kat kita. Ni sekarang ada orang NGO duk hantar makanan. Kalau kita tak ada duit, dialah yang tolong bantu kita. Orang sama-sama Islam. Ini ujian biologi ni, ujian serangan biologi.
Dan nak sebut dekat sini, yang dimaksudkan dengan ujian yang ada sekarang ini, saudara-saudara kita, yang kita letak tangan kita pada dia, yang kita peluk dia ketika kita bersama dengan dia, yang kita sama-sama membantu, sayang menyayangi. Saudara-saudara itulah, apabila terkena fitnah Duhaimah ini, dia akan menjadi musuh kita. Ini lebih teruk daripada virus. Virus walaupun tak nampak, tapi kita boleh agak, oh ini rupanya begini. Ada lagi orang akan tolong kita. Tak apa. Saya tak ada makan, kawan sebelah hantar makanan. Saya sakit, kawan sebelah pergi panggil ambulans atau dia pergi hantar sampai ke hospital. Dia tolong kita. Tetapi fitnah Duhaimah ini ialah fitnah yang akan menyebabkan seseorang sahabat berpecah, bergaduh sesama sahabat. Ini yang lagi susah. Ini lagi susah. Dan dia ada kekuatan. Kenapa? Sebab termakan fitnah. Jadi tujuan kita bincang ni, supaya kita jangan termasuk dalam golongan yang termakan fitnah tu. Golongan yang jadi apa? Yang jadi tali barut. Yang orang yang suka bergaduh-gaduh dengan orang lain. Yang berkeras dengan pandangan dia. Dia rasa pandangan dia je betul. Pandangan orang semua salah. Ni kita tujuan kita bincang ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk kat kita hadis ni supaya kita faham bahawa kita jangan sampai berlaga hati dengan sahabat-sahabat, dengan saudara kita sesama Muslim. Tambahan lagi di akhir-akhir zaman ini. Tambahan lagi bila Dajjal nak keluar, ini fitnah yang akan berlaku. Maka hendaklah kita sama-sama memahami bahawa hakikat ukhuwah yang sebenar macam mana. Hari ini bergaduh sakan. Saya tengok dalam website, Allahu Akbar. Sampai bodoh membodohkan antara satu sama lain. Sampai kafir mengkafirkan. Ada yang kata fasik. Engkau ni kan sokong orang yang begini-begini, ni pengkhianat. Engkau ni sokong orang yang begini-begini, kan perosak. Jadi macam-macam lah disebut. Kita pula yang bergaduh. Bila kita bergaduh sesama Islam, bila kita bergaduh sesama kita hanya kerana untuk memilih pemimpin yang mengurus negara. Bukan kata benda itu tak penting, penting. Tapi kita menjaga ukhuwah lebih penting daripada kita bergaduh sebab pemimpin. Menjaga ukhuwah wajib. Pemimpin tu masih boleh pilih lagi, tak apa. Tak ada dia, orang lain boleh pilih. Tuan-tuan rahmati Allah, ini yang digambarkan sebagai fitnah ad-Duhaimah bermula dengan orang Islam berpecah menjadi dua kumpulan. Kenapa dia berpecah menjadi dua kumpulan? Kerana sebahagian daripada orang Islam tadi, yang beriman tadi, telah menjadi munafik. Yang ni kita tak boleh buat apa-apa. Bila kita tengok orang tu dah mula bertindak sebagai orang munafik, maka kita jangan layan sebagaimana musuh. Bila kita layan sebagaimana musuh, tentulah akan timbul pertembungan dan pertempuran. Kita bergaduh sama Islam buat apa? Maka kita diam dirilah. Sebab tu ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bergambar pada kita. Sekiranya ada orang ajak kita berdebat, ajak kita berbahas, ajak kita berjidal, dan kemudian orang tu nak menang aja, maka kita tengok dia memenangi hati dia, memenangi persaudaraan itu lebih penting daripada memenangi perbahasan. Maka kata Rasul, siapa yang tinggalkan perdebatan bukan kerana dia salah, tapi kerana dia nak jaga iman dan ukhuwah, maka Allah akan bina rumah di tengah-tengah syurga. Allah akan bina rumah kepada dia. Maknanya besarlah, kan? Tapi kita hari ni ikut nafsu kita. Orang ni cakap, kita nak, memang kita boleh bantai dia, tak ada masalah, boleh bantai, hujah kita betul. Kita pun terror, pakar debat pula tu. Kan? Jadi kita lihat di sini, apabila berlaku begitu, tentu kita nak menang. Yang nak menang tu nafsu. Nak menang tu nafsu. Jadi bila kita bergaduh, maka ketika itu, bila kita marah, syaitan akan masuk. Maka ketika syaitan masuk, pada ketika itu kita hilang pertimbangan. Siapa depan kita? Mufti. Mufti pun kita bantai. Macam kita lebih baik daripada mufti. Siapa depan kita tu? Ulama. Ulama pun kita nampak kecil je. Tak ada apalah ulama ni. Ni bukan ulama ni, ulama dunia ni. Kita tuduh dia macam-macam. Kita tuduh pula dia khurafat, bid'ah. Kita tuduh pula dia kafir, yazbillah min zalik. Ini adalah pengajaran-pengajaran awal daripada fitnah ad-Duhaimah. Kita kena berhati-hati di akhir zaman. Sebab musuh kita sebenarnya ialah
yang akan datang lepas ni. Siapa dia? Al-Masih Dajjal. Baik, yang pertama sifat fitnah ini dia sifat umum. Saya akan sebut spesifik lagi sekali lagi. Dia bersifat umum. Apa maksud umum? Semua kena. Jadi cuba kita fikir sekejap. Apa dia benda yang semua orang kena? Baik. La tada'u ahadan min hazihil ummah illa latamathu latmah. Latmatan. Tidak akan tersisa seorang pun dari kalangan umat ini kecuali fitnah ini akan memukul dia, menampar dia, menumbuk dia. Benar-benar dengan sebenar-benar tamparan. Baik. Yang kedua, fitnah ini dia sentiasa berlaku. Dia tak berhenti sehingga Dajjal keluar. Kita ingat dah berhenti dah baik dah. Oh, dia dah okey dah kot. Kita dah boleh ni dah kot. Kita dah boleh bergerak kot. Kita pun ambil orang yang munafik tadi. Jadi sebagai orang yang kita percaya, kita tahu dia munafik, tiba-tiba okey dah agaknya, okey dah kot. Contoh. Maka fitnah ini sebagaimana digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa iza qila, maka berkatalah di kalangan mereka ketika itu, inqadat. Dah tak ada dah kot, fitnah dah berhenti dah selesai. Tamadat, kata Rasul, malahan fitnah ini masih berjalan, berpanjangan. Fitnah ad-duhaima ini berpanjangan sampai bila? Sampai orang yang Islam tadi menjadi munafik, jelas munafik dia, jelas kafir dia. Orang yang mukmin, jelas mukmin dia, jelas Islam dia. Maka ketika itulah berpecah dua kumpulan. Dan ketika berpecah dua kumpulan, maknanya nak gaduh dah ni. Nak gaduh dah ni, nak berada dalam keadaan yang masing-masing dah kena. Ini kumpulan orang beriman, hak tu kumpulan orang munafik. Dua-dua dah tegang dah ni. Ketika itulah datang Dajjal. Dajjal datang pada hari tersebut ataupun besoknya. Maknanya Dajjal datang ketika kemuncak perselisihan di antara orang-orang yang beriman dengan orang munafik. Tuan-tuan, saya baca hadis ni, saya bimbang. Apa yang saya bimbang? Saya bimbang bila Allah uji kita. Sekarang ni mungkin okey lagi. Mungkin dalam beberapa bulan lagi, setahun lagi. Wallahu a'lam, Allah uji kita. Ada dalam diri kita ni sifat-sifat munafik. Yang kita tak proses, yang kita tak buang. Sifat-sifat yang Allah tak suka. Dosa yang kita sayang. Sama ada dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Ataupun perkara yang merosakkan yang ada dalam kehidupan kita. Ada yang kita tak nak proses, tak nak buang. Saya bimbang. Sampai saat tersebut, mungkin kita tewas. Wa'iyazbillahi min zalik. Kita mungkin termasuk dalam kumpulan orang Islam yang bertukar menjadi munafik. Apa sifat munafik ni tuan-tuan? Sifat munafik ni maknanya luar nampak Islam. Namanya masih Islam. Bintinya masih Islam. Tetapi hati dia rupa-rupanya dah tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dia tak beriman dah. Nampak sahaja macam Islam. Mungkin dia pergi semayang. Mungkin pakai kopiah, tapi hati dia dah lain dah. Hati dia dah tak sama dah. Pada masa itu, tuan-tuan, kita bimbang kita. Kita bimbang kita. Oleh kerana kita tak duduk dalam tarbiyah, kita tak proses iman kita tak proses hati-hati kita dibersihkan, kita tak tingkatkan kefahaman kita, fikrah kefahaman kita tidak ada sahabat-sahabat yang ikhlas, kita berkawan dengan sahabat-sahabat semua bisnes saja. Kita kawan sahabat-sahabat semua projek aja. Tak ada sahabat-sahabat yang ikhlas yang bersama dengan kita. Kita kawan cuma ada kepentingan dunia saja. Bila kita kawan dengan dia, sebab kepentingan dunia, sebab dia klik kita. Kita nak sama-sama berjaya dunia. Itu aja, tuan-tuan, kita bimbang. Apabila kita tidak ada sahabat yang ikhlas. Apabila kita tidak duduk dalam tarbiyah, proses nak didik diri kita, tingkatkan iman, hati, pemikiran kita, kefahaman kita, akhlak kita, ibadah kita, maka kita bimbang. Sampai ke muncak kepada ad-duhaima ini, fitnah ini, kita bimbang. Wa'iyazbillahi min zalik. Ya Allah, jauhkanlah kita daripada terperangkap dengan kelompok munafik. Dan orang yang munafik itu tak rasa dia salah. Orang munafik, dia tak rasa dia salah. Dia rasa dia betul. Dia rasa dia betul. Aku betul ni. Aku betul. Tetapi sebenarnya dia menyimpang dari sunnah, dari Quran. Dia tak tahu, dia tak perasan.
Mungkin ada di kalangan dia orang-orang alim yang nampak ulama. Tetapi rupanya orang alim yang cinta dunia. Hati-hati mereka, jiwa mereka dah terikat dengan dunia. Maka mereka terperangkap dengan begitu. Ini fitnah yang cukup besar. Gelap, tak nampak. Baik. Jadi sebab itulah, salah satu sifat dia bersifat actual. Dia tidak berhenti-berhenti. Dia terus. Kata Rasul, pada masa itu orang itu kata, tak apa kot, kita boleh maafkan dia, apa-apa sebagainya. Kan? Rupa-rupanya dia menjadi spy pula dalam, masuk dan sebagainya. Ini fitnah. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan rahmati Allah, yang ketiga, fitnah ini dia hitam, dia gelap, dikelilingi oleh syaitan manusia dan syaitan jin. Dan mereka bersarang. Maka di dalamnya tentulah yang menjadi asas ialah syahwat dan syubhat. Jadi, kalau kita nak tahu supaya kita jangan termasuk dalam fitnah ini. Fitnah ni apa dia? Dia gelap gelita. Maknanya bukan gelap gelita tak ada lampu. Tapi gelap gelita tidak ada panduan. Kenapa tidak ada panduan? Kerana kita ambil yang syubhat. Kerana kita ambil ikut syahwat. Bila kita ikut syubhat, kita ambil benda yang ragu-ragu. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Ataupun kita mengikut syahwat kita, maka kita akan termasuk dalam fitnah ini. Kita akan termasuk dalam fitnah ini. Sebab tu Rasul gambarkan al-halalul bayyin, al-haramul bayyin. Halal tu jelas, haram tu jelas. Wa bainahuma, di antara dua tu dah ada satu yang tak jelas. Apa dia? Syubhah. Jadi apabila kita sering mengambil yang syubhah, boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Kita tahu mana syubhah ni, kita tahu. Kita ambil yang syubhah. Dengan hajat kita nak dapatkan dunia, maka ketika itu kita bimbang. Kita akan termasuk di dalam golongan kelompok orang yang munafik tadi. Ini kita bimbang. Sebab tu tuan-tuan puan-puan, di akhir zaman kita perlu sangat sahabat yang saleh. Kita perlu sangat kepada sahabiah yang salihah. Kita perlu sangat kepada kawan-kawan yang saleh. Apa maksud saleh ini? Dia bukan buat baik. Itu sahabat-sahabat khair, sahabat yang baik. Tak, sahabat saleh ni dia buat perkara untuk mendapatkan kesempurnaan akhirat. Maksud saleh sini, amal saleh, ialah amal perbuatan yang kita lakukan itu untuk mendapatkan kesempurnaan akhirat. Maksudnya dunia tu jadi akhirat. Barulah dia dapat sahabat yang saleh. Ini tuan-tuan pengajaran pertama ketika kita membincangkan fitnah Duhaimah ini, perlunya kita untuk bersama-sama dengan orang-orang yang saleh, bersama dengan orang yang bertakwa. Sebab tu dalam hadis ini, hadis yang sama, di atas tu Nabi sebut adanya orang yang nampak soleh. Nampak soleh ni macam mana? Nampak dia seperti aku, ahlul bait. Ada orang yang nampak soleh seperti aku, ahlul bait, ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin dia pun ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada dia ada syubhat, ada asap. Di kaki aku ada asap, kata Rasul. Seperti di kaki ada asap, maknanya syubhat. Betul ke apa yang dibawa? Rupa-rupanya dia bukan ikut Rasul. Maka kata Rasul, dia bukan daripada ahli bait, daripada keluarga aku. Maka ahlul bait ataupun keluarga aku, ataupun awliya yang menolong aku, ialah orang yang bertakwa, muttaqun. Sebab tu tuan-tuan, masa saya balik dari belajar dulu, saya bimbang. Saya nak balik daripada belajar dulu luar negara, saya balik ke Malaysia. Salah satu soalan saya tanya kat seorang syekh. Saya tanya sungguh-sungguh, saya kata, wahai syekh, tolonglah, saya nak tanya, ada banyak pemimpin kat Malaysia ni. Pemimpin mana yang kita nak ikut? Saya tanya soalan tu direct kat dia. Walaupun jawapannya tu saya boleh tahu, tapi saya nak dapat jawapan daripada dia sendiri. Dia anak murid kepada Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullah. Kemudian dia kata apa? Dia tengok saya, kamu pun tahu siapa yang baik, siapa tak baik. Saya nak dengar daripada mulut syekh sendiri. Siapa dia? Maka dia kata, nombor satu, tengoklah ketakwaan dia. Nak pilih pemimpin, jangan pilih tengok nama dia. Jangan pilih tengok history dia, latar belakang dia. Dulu dia warak, dulu dia saleh, dulu dia sembahyang, dia boleh berceramah, dia boleh berkhutbah. Dulu dia berdakwah. Jangan tengok dulu. Jangan tengok apa yang kita tahu dulu. Kita tengok ni sekarang ni. Di mana takwa dia?
Kalau dia masih bertakwa, alhamdulillah. Kita ambillah dia sebagai pemimpin. Cari orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini Allah bagi panduan kepada kita. Maka berada dalam akhir zaman, jangan kita cari orang-orang yang nampak baik. Ataupun yang cakap-cakap je baik. Ataupun yang boleh berlakon baik. Atau yang nampak buat baik. Tetapi tengok takwa dia. Kalau kita dapat tengok, betul-betul dia menjaga takwa. Akhlaknya, adabnya, sunnah yang dia jaga. Kita tengok sungguh-sungguh dia menjaga warak. Warak ni maknanya dia jaga jangan sampai termasuk dalam benda-benda syubhat. Jangan sampai terperangkap dengan benda yang haram. Dia jaga sungguh, maka ikutlah dia. Di akhir zaman, mungkin pemimpin kita itu orang tak kenal pun. Mungkin pemimpin itu nampak lekeh je. Duit pun tak ada. Cakap pun tergagap-gagap. Tetapi dia ada takwa. Dia ada ilmu. Dia ada sifat-sifat murabbi. Dia ada sifat-sifat untuk memimpin kita. Dengan saksiah akhlak yang ada kepada dia tadi. Maka pilihlah dia. Ini untuk menjadikan kita jangan sampai terperangkap di dalam fitnah ad-duhaimah ini. Yang mana di dalam ciri-ciri yang digambarkan oleh ulama-ulama yang mengkaji hadis ini. Dia kata fitnah ini berpusat kepada syahwat dan syubhat. Pusatnya syahwat dan syubhat. Kalau orang itu buat syubhat, suka sangat buat syubhat. Contoh senanglah tuan-tuan. Kita pergi jalan-jalan dengan dia. Tiba-tiba lapar tengah hari nak makan tengah hari. Nak makan tengah hari lapar. Kemudian kita pun tengok mana nak makan tu kedai ni. Kita tengok kedai ni tuan. Ini kedai ni kan kita boykot. Kenapa? Kenapa boykot? Kan kita kan kedai ni sumbang kat Israel contohnya. Tak apa lah, ada tanda halal jakim tu tak apa, boleh kita makan je insya-Allah, tak ada apa dia kata. Dia tak jaga. Dia pun pergi makan sama-sama. Tu satu poin. Kan? Kemudian dengan perempuan kalau laki-laki. Dengan perempuan, pandangan dia, mata dia, cakap pujuk rayu dia. Kalau yang dengan perempuan lah. Kalau yang geng laki pula, dengan laki lah pula. Dia nak tengok kat sini. Kan? Takwa dia. Di mana takwa dia? Bila kita melihat takwa dia, memang betul-betul orang yang menjaga takwa. Kalau kau nak tahu bagaimana seseorang itu bertakwa tidak, duduklah dengan dia beberapa hari, travelling dengan dia, tengok sikap dia, sifat dia macam mana. Seorang pemimpin, antara syarat penting, selain daripada perkara yang wajib yang dibuat, tinggal perkara yang haram, and dia seorang yang sentiasa bangun malam tahajud kepada Allah. Kalau dia boleh bangun malam tahajud kepada Allah, maknanya dia seorang pemimpin yang baik. Adalah syarat-syarat kebaikan. Kenapa tuan-tuan? Kerana seorang pemimpin pasti akan berhadapan dengan masalah. Pasti akan berhadapan dengan masalah. Kita ada masalah, tapi pemimpin akan hadapi banyak masalah. Kita bayangkan apa yang dihadapi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang. Dengan keadaan COVID-19, ekonominya, kesihatan, keselamatannya, dengan keadaan orang mula tak sukalah, ada sudut susah-susah sebagainya. Macam-macam masalah. Itu tak masalah lain lagi. Masalah kabinet lah, masalah orang nak cocok dia lah, masalah orang macam-macam. Masalah kesihatan dia pun tak sihat. Semua jenis masalah ada kat dia. Bayangkan. Kalau seorang pemimpin dengan masalah-masalah, dan tentu pemimpin-pemimpin itu akan ada masalah yang dia tak boleh selesai. Dia tak tahu macam mana nak selesaikan. Maka macam mana cara dia nak dapatkan panduan? Macam mana cara nak dapatkan bimbingan? Maka tentulah dia bangun malam, ambil wudu, sungguh-sungguh, bangun malam, solat, angkat tangan Allahu Akbar, rendah diri pada Allah, menangis pada Allah, ya Allah, aku ni diamanahkan jadi Perdana Menteri, aku ni diamanahkan jadi menteri, aku diamanahkan jadi pemimpin. Ya Allah, masalah rakyat banyak, ya Allah. Aku lemah, ya Allah. Aku lemah, ya Allah. Bantulah, ya Allah. Bantulah, ya Allah. Minta pada Allah bantuan. Orang yang begini tentu akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu akan mendapat panduan. Tapi kalau dia hanya bergantung pada logik dia, hanya bergantung pada profesional dia, bergantung pada kepandaian dia, pasti dia tewas. Pasti dia tewas. Kalau dia tidak salah dalam tindakan dia,
dia tidak akan ada barakah. Jadi kita kena melihat. Sebab tu kita kena tengok dalam, bila kita melihat fitnah Ad-Duhaimah ini di akhir zaman, sebelum Dajjal keluar, akan keluar pemimpin-pemimpin yang mengikuti Dajjal. Maka sebab tu kita nak kena tengok balik apa yang ada. Dan selain daripada itu, tuan-tuan, nak sebut dekat sini juga digambarkan oleh Syekh Mubayyad di sini. Ni Syekh ni cakap lah. Dia kata, oleh itu tidak menghairankan, akan berlaku juga sebagaimana yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebahagian daripada hujah-hujah, penjelasan-penjelasan itu adalah sihir. Jadi maknanya, tuan-tuan, salah satu daripada serangan ataupun fitnah Ad-Duhaimah ini bukan hanya kita diserang oleh musuh Islam. Kita berperang pula dengan sama-sama kita pula berselisih faham, bergaduh. Dan malahan pula kita mungkin akan berpecah kumpulan pula, ada yang mukmin, ada yang munafik. Ditambah lagi dengan serangan-serangan sihir. Kita akan diserang dengan serangan sihir. Dan kerana itulah, dia kata tidak menghairankan jika tulisan-tulisan dan perkataan-perkataan digunakan sebagai bahan untuk menyebarkan fitnah melalui media, melalui informasi-informasi yang diberikan kepada massa. Tujuannya untuk menyihir hati-hati kita, mata-mata manusia tadi, sehingga mereka melihat kebenaran itu batil dan memandang batil itu benar. Ini telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajul fiha mu'minan wa yumsi kafira. Ni hadis daripada tadi tu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada saat fitnah Ad-Duhaimah itu, dia kata apa? Terjadi. Seseorang itu masuk waktu pagi, dia orang beriman. Tetapi petang sahaja, dia kafir. Jadi sebab itulah, tuan-tuan rahmati Allah SWT, saya nak sebut kat sini. Daripada apa yang kita gambarkan tadi, maka ulama-ulama membahaskan bentuk-bentuk fitnah itu ada 3. Yang pertama sekali, oleh kerana serangannya itu serangan yang syamil dan kamil, lengkap dan menyeluruh. Maka dia menyerang dari sudut aspek, maka sistem. Sebab itulah apabila kita masuk fasa keempat, ni fasa keempat, maka kita bermula daripada fasa ketiga, iaitu kesultanan, raja-raja yang menggigit. Kemudian masuk ke fasa keempat, kepimpinan yang authoritarian ataupun diktator, mulkan jabriyah. Maka dia kata, oleh kerana kita berada dalam fasa ini, maka sistem yang ada dalam fasa ini adalah sistem yang dipaksakan ke atas kita. Apakah sistem yang dipaksakan ke atas kita? Liberal demokrasi. Ataupun dipanggil apa? Liberal kapitalis. Ada macam-macam sistem. Ada berapa sistem? Kalau Cina tu dipanggil authoritarian kapitalis. Cina. Kalau Malaysia, liberal kapitalis. Kalau setengah-setengahnya, demokrasi. Liberal kapitalis. Jadi ada macam-macam. Tetapi tidak ada satu pun sistem yang ada pada fasa keempat ini yang 100% Islam. Tak ada. Tak ada. Kalau ada pun sedikit-sedikit. Dan masih lagi autokrasi. Masih lagi sistem raja. Raja, orang rakyat-rakyat, dia suruh ikut undang-undang. Dia tak kena undang-undang. Contoh. Saya minta maaf lah saya sebut di sini. Kadang-kadang berlaku. Banyak berlaku. Terutamanya di negara Arab. Berlaku banyak. Di negara Arab contohnya, kalau rakyat minum arak, dia pukul, dia sebat sampai 40 kali rotan. Kalau rakyat mencuri, dipotong tangan. Kalau di Saudi, rakyat mencuri, dipotong tangan. Tapi kalau rakyat, kalau raja, keluarga raja yang buat, lepas. Minum arak, ada bar dalam istana. Tuan-tuan kata saya fitnah. Fitnah. Pergilah tengok. Yang cakap ni orang Arab sendiri. Yang pergi sampai ke Phuket, pergi sampai ke mana? Ni kerabat-kerabat raja ni. Pergi sampai buat macam-macam, akhirnya ditangkap, dia lepaskan. Dia hanya akan menghukum apabila orang tu menentang dia. Bila anak raja tu, kerabat raja tu tentang dia, baru dia hukum, ditangkap. Ini sistem yang ada pada hari ini. Dia tidak Islam.
bukan Islam macam mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama kata para ulama kita menghuraikan tentang ad-duhaimah ini, kita berada dalam satu sistem yang bukan sistem Islam. Yang dasarnya bukan dasar Islam. Tetapi oleh kerana kita dah duduk dalam sistem itu, fitnahnya apa? Kita mempertahankan sistem tu lebih lagi daripada kita mempertahankan Islam, iman yang ada pada kita. Bermati-matian kita. Sedangkan sistem itu hanyalah sistem yang dipaksa ke atas kita. Maka sebab itulah digambarkan oleh kerana sistem itu dipaksa ke atas kita, maka kita berada dalam satu kegelapan. Yang kita tak nampak, oh rupa-rupanya ni masalah kita. Kita ingat ni tak ada masalah, rupanya ni masalah kita. Saya minta maaf tuan-tuan, saya tanya dengan tuan-tuan. Kita, negara kita berperlembagaan Islam sebagai agama resmi. Tetapi yang design perlembagaan tu British. Kalau sungguh-sungguh kita dulu asal Islam, kerajaan kita Islam, dengan punya rajanya Islam, rakyatnya Islam, negara kita pun Islam dulu. Tiba-tiba kita dibuat perlembagaan British pula. Kalau ada berlaku dispute, berlaku tak puas hati apa sebagainya, tak cukup syarat apa, maka kena rujuk the common law of British. Kita nak rujuk kat dia buat apa? Saya minta maaf lah. Nak sebut kat sini, kadang-kadang kita tak perasan. Kita ingat, okey lah. Sedangkan Allah perintahkan kita untuk mengambil Quran dan Sunnah, hadis sebagai dasar. Kita ni negara majmuk, betul. Rasulullah SAW tu kat Mekah pun majmuk juga. Ada Yahudi, ada Nasara, semua ada. Ada orang daripada Afrika, ada orang daripada Rom, orang daripada Parsi, banyak majmuk belaka. Cina pun ada. Tapi nak sebut kat sini, laksanakan juga sistem Islam, sistem Allah di Madinah. Tak ada masalah pun. Malahan aman damai. Nak sebut kat sini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita lebih percaya kepada British, lebih percaya kepada orang luar, lebih percaya pada hakim-hakim ataupun peguam-peguam yang orientalis. Minta maaf saya sebut sini. Sebab tu saya kata sensitif ni. Nak bincang duhaimah ni sensitif. Tapi saya kena sebut juga. Sebab dia akhir zaman dah ni. Tuan-tuan, kita lebih percaya kepada mereka daripada percaya kepada Quran, percaya kepada hadis. Inilah yang digambarkan sebagai sifat-sifat mukmin dan sifat-sifat nifak. Sifat beriman dengan Allah, beriman dengan Quran dan hadis, dengan beriman dengan sesuatu yang lebih baik daripada Quran dan hadis. Sedangkan Rasul gambarkan kepada kita, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam paling tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Dan Rasulullah pun gambarkan kepada kita melalui ayat Quran dibaca, kita pun dah baca, dah hafal dah. Allah kata apa? Inna dina 'indallahi al-Islam. Agama, kehidupan ni di sisi Allah Islam je yang Allah terima. Wa man yabtaghi ghairal Islam madina. Siapa yang ambil selain Islam, Allah tak terima. Falan yuqbala minhu. Allah sekali-kali tak akan terima. Jadi sebab tu saya minta maaf lah kepada orang yang belum masuk agama Islam sini. Orang Islam berkeyakinan begitu. Orang Islam yakin, dia kena yakin dengan Quran. Sebab Quran daripada Allah. Jadi sebab tu kita hari nak kena tengok. Yalah kita kata banyak lagi tak sedia, tak apa, itu terpulanglah. Tapi mesti kembali kepada Islam. Jadi kita dipaksa. Bila kita dipaksa, maka kita terlupa. Kita gelap, tak nampak. Mata kita tak nampak mana satu yang betul, hak, dan mana satu yang batil. Tak nampak. Sedangkan Allah firman, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Selain daripada al-haq itu adalah sesat, batil. Baik, nak sebut kat sini, maka satu peperangan tadi, kita di-attack dengan sistem. Sehingga kita buta. Mata kita buta, hati kita buta, telinga kita buta daripada sistem Islam yang sebenar. Kita tak pernah bertanya sistem Islam macam mana. Yang kita tahu yang dimomok-momokkan di dalam media, Islam potong tangan, habis tak ada tangan orang. Islam bukan potong tangan. Kalau kita tengok sejarah sungguh-sungguh, tak ada. Adalah yang potong tangan, berapa orang? Dalam 1 abad, 2 abad pemerintahan Islam.
Kalau ada pun 1-2 kes sahaja. 1-2 kes sahaja. Jadi ini kita tengok ada banyak dia punya kebaikan dia. Baik satu. Yang kedua, yang dimasukkan ad-duhaimak ini ialah serangan-serangan tentera-tentera bukan Islam kepada Islam dalam bentuk berdepan. Seperti yang berlaku di Palestin. Mereka merampas tanah di Palestin, merampas Baitul Maqdis di Palestin. Mereka mengambil hak-hak orang Palestin, mengambil hak-hak orang Islam. Orang Islam tu siapa? Orang yang tanah Baitul Maqdis ni tanah orang Islam lah. Dan kita melihat dan kita tengok dan kita tak rasa apa-apa. Kita melihat, kita tengok, kita tak rasa apa-apa. Kita rasa itu bukan tanggungjawab kita. Maka itu adalah sifat-sifat munafik. Kalau saya nak bincang hujah dia panjang lah. Tapi nak sebut kat sini secara ringkas. Kan? Apabila berlaku satu serangan kepada orang Islam dia hentam, dibunuh, dipaksa. Dan kemudian dihancurkan apa yang dia boleh hancurkan. Maka umat Islam yang lain hanya melihat. Macam mana kata Allah berfirman. Ketika Bani Israel diperintahkan supaya menolong Baitul Maqdis. Diperintahkan menolong Baitul Maqdis. Apa kata Bani Israel? Izhab anta wa rabbuka. Masuklah engkau ke dalam tanah suci itu. Ke dalam Baitul Maqdis itu. Jerusalem tu. Izhab anta. Masuk engkau. Wa rabbuka dengan Tuhan kau. Masuk dengan Allah. Kami duduk kat sini. Kami duduk kat sini. Kamu pergi masuk. Bila dah habis perang, dah habis lawan. Baru kami masuk. Ini Bani Israel. Sebab tu kita kena tolong saudara kita. Terutamanya yang diserang. Kalau di tempat kita ni di mana tuan-tuan? Di tempat kita ni contohnya yang berlaku di Filipina. Kita tengok saudara kita kena serang. Bantulah. Apa yang boleh bantu, bantulah. Bantu dari sudut apa? Bantulah apa yang kita boleh. Tolong anak-anak dia pendidikan ke. Bantu dari sudut ekonomi. Bantu supaya dia bangkit. Supaya dia hidup semula setelah diserang macam-macam miskin. Begitu juga yang berlaku di Myanmar. Bangsa Rohingya. Tolonglah. Kita tak kisah. Bila kita tak kisah dengan masalah umat, maka pada ketika itu kita bimbang. Kita akan termasuk dalam fitnah ad-duhaimak. Fitnah yang gelap gelita. Kita tak rasa benda tu perlu untuk kita buat. Sedangkan rupa-rupanya Allah SWT menghantar kepada kita peristiwa-peristiwa nak menguji iman kita. Kita ni ada iman ke tidak? Orang yang ada iman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Orang beriman, dia kata apa? Tak sempurna iman dia kalau dia tak sayang saudara dia macam mana dia sayang diri dia sendiri. Ini sakit kita ni. Kan? Tuan-tuan, bukanlah kita kena pergi Palestin, pergi Syria, bukan. Tapi kurang-kurang hati kita kena proses. Nak rasa lembut hati kita nak tolong sahabat saudara kita yang sedang diserang di merata dunia. Sebab tu kata pada Rasulullah SAW, fitnah ini kena pada semua orang. Pada semua orang. Kalau tanpa ni, kena kepada anak kita. Ataupun tanpa ada orang sebelah rumah kita, orang lain, mak kita, bapa kita keluar rumah, baru nak keluar rumah, tiba-tiba datang seorang tanpa mak kita, tanpa bapa kita. Kita tengok, bukan mak kita buat salah apa pun, mak kita duduk kat situ aja. Duduk kat depan pagar rumah, tiba-tiba datang tanpa. Agaknya kita marah tak? Kenapa kita marah? Bukan kita yang kena tanpa. Dia tanpa. Mak kita, ibu kita, dia tanpa ayah kita. Sama macam dia tanpa kita. Itu kita rasa. Kau kenapa tanpa dia? Aku punya suka lah. Kau tahu ni mak aku tak? Mak kau kenapa bukan aku tanpa kau? Kau tahu kau tanpa dia sama macam kau tanpa aku. Betul tak lah? Tuan-tuan, itu kalau kita rasa itu mak kita, bapa kita, saudara kita. Kalau kawan-kawan kita di Palestin kena tampar, kita rasa tak kita kena tampar? Kata Rasul, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang. Sehinggalah disayang saudara dia macam disayang diri dia sendiri. Kalau kita tengok ditampar di Palestin, maka sebenarnya orang beriman yang berada di tempat lain rasa dia kena tampar sama. Oh, tak boleh ni, tak boleh. Tapi nak buat satu tindakan tak boleh sebab
kita tak ada kemampuan, maka paling kurang angkat tangan doa, ya Allah, Allah mansur mujahidin fi Palestin, Allah mansur minta Allah tolong Palestin, minta Allah tolong kawan-kawan kita tu fi Yaman dan sebagainya, sahabat-sahabat kita. Jadi fitnah ini akan kena pada semua orang, sama ada orang yang diuji dengan peperangan ataupun orang yang diuji dengan kesenangan. Yang diuji dengan kesenangan, bila dia melihat sahabat dia kena, maka dia tentu akan terasa diri dia ditampar. Ini nombor 2. Maknanya Duhaimah ini sedang berlaku sekarang. Mengikut pandangan ulama-ulama yang ada, dia kata iaitu apabila umat Islam diserang, maka terpecah 2 kumpulan. Yang pertama, kumpulan yang akan rasa sakit hati dia, sakit iman dia sebab saudaranya telah diperlakukan dengan perlakuan yang zalim. Dan satu lagi tak kisah. Tak kisah. Bukan anak aku, bukan bapa aku, bukan mak aku, bukan saudara aku. Apa kisah? Sedangkan Rasul kata, innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Dan tidak sempurna iman seseorang bila dia tak sayang saudaranya macam mana dia sayang diri dia sendiri. Ini Ad-Duhaimah sedang berlaku ni tuan-tuan. Dan perkara ini akan berjalan sampai Al-Masih Dajjal keluar. Sampai Al-Masih Dajjal keluar. Kemudian yang ketiga, ialah apabila kita melihat sebenarnya tuan-tuan saya nak sebut dekat sini. Yang ketiga ni lagi parah daripada yang pertama dan yang kedua. Kenapa saya sebut lagi parah? Kerana yang ini memang sungguh-sungguh kena pada semua orang. Semua orang kena. Dan saya cakap begini supaya kita tidak termasuk dalam golongan munafik tadi tuan-tuan. Kenapa? Golongan munafik ni, apabila sampai Dajjal keluar, kita akan terikut dengan dia. Wa iyazubillah min zalik. Kalau kita tak jaga diri kita, hati kita, fikiran kita supaya benar-benar beriman kepada Allah, maka apabila datang Dajjal, sifat-sifat munafik yang ada dalam kehidupan kita itu akan menyebabkan kita termasuk dalam golongan dia. Iyazubillah min zalik. Tuan-tuan, ini yang paling saya takut. Ini yang paling saya takut. Kita ingat kita dah okey, boleh sembahyang. Kita dah boleh puasa. Kita dah boleh buat program. Kita buat dakwah. Kita ingat kita dah okey lah, negara kita negara Islam. Rupa-rupanya dalam diri kita, rupa-rupanya dalam hidup kita masih banyak sifat-sifat nifaq, sifat-sifat munafik yang kita tidak proses dengan tarbiyah. Yang kita tidak proses dengan kekuatan-kekuatan iman dan takwa. Maka ketika Dajjal datang, confirm, insya-Allah gugur orang yang tidak proses sifat munafik dia. Baik. Apa yang ketiga ni tuan-tuan? Yang ketiga ni saya nak sebut kat ni. Apa yang telah dirancang oleh orang-orang yang jahat ini, saya nak rujuk kepada surat yang ditulis oleh General Albert Pike. Surat ini telah ditulis kepada Giuseppe Mazzini pada tahun 1871. Dalam surat ini yang telah dijumpai oleh William Guy Carr, merupakan bekas general kepada Panglima kepada Kanada, yang telah mencari kenapa berlaku peperangan dunia pertama, dunia kedua, kenapa. Dia mencari, akhirnya dia buat satu buku. Saya tak ingat nama buku tu. Dan dia menjumpai surat ini. Dan saya ada dia punya surat tu, saya bacakan tuan. Mereka merancang peperangan dunia pertama, kedua dan ketiga. Saya nak baca yang ketiga. Ini yang sekarang ni. Al-Malhamah Al-Kubra. Saya nak tunjukkan ini fitnah Duhaimah, Ad-Duhaimah, fitnah gelap gelita yang mereka rancang pada kita. Semua kena tuan-tuan. Saya pun kena. Apa dia tuan-tuan? Dia kata apa? The Third World War. Maknanya Malhamah Kubra. Mestilah dicipta. Must be fomented by taking advantage of differences, and akan dibuat untuk mengambil perbezaan di antara Illuminati yang akan menyusunnya, di antara political Zionist dan the leaders of Islamic world. Maknanya dia kata peperangan dunia ketiga hendaklah dibuat di antara orang Zionis dan sekutunya dengan orang Islam dan sekutunya. Apa maksud leaders of Islamic world? Dia tak sebut Muslim world. Dia tak sebut Muslim world. Dia sebut Islamic world. Sedangkan dia tahu tuan. Kenapa?
kerana nak menunjukkan pada kita yang disasarkan ialah orang Islam yang sebenar. Orang Islam yang sebenar. Orang yang mengamalkan Islam. Baik. The war must be conducted in such a way that Islam and the Muslim world and political Zionists mutually destroy each other. Jadi tujuan perang dunia ketiga ni bukan nak bagi Zionis menang. Bukan nak bagi Israel menang. Tujuan dia supaya orang Islam sekutu Islam. Orang Zionis sekutu Zionis mutually and destroy each other. Sama-sama membinasakan antara satu sama lain. Meanwhile, sementara itu, and the other nation, negara-negara lain akan terpecah mengikut kan perkara-perkara yang berikut. Dia akan terpecah. Jadi maknanya dia nak rosakkan semua. Jadi siapa yang rancang ni tuan-tuan? Kalau Israel yang rancang, takkan dia nak sebut. Kalau Zionis yang rancang, takkanlah nak sebut Zionis akan destroy each other dengan Islam. Mesti dia sebut Zionis menang. Siapa yang tulis ni tuan-tuan? Saya nak sebut ni. Ini surat ni ada. Dalam sekarang ni berada di salah satu daripada muzium yang ada di Eropah. Saya tak ingat muzium Perancis ke mana-mana. Ada salah satu, dia simpan. Surat ni ada lagi. Sebab ni surat bahan sejarah. Pada tahun 1871. Maka dia kata apa? Negara-negara lain akibat peperangan di antara Islam dengan Zionis ini, maka negara-negara lain akan sampai kepada satu peringkat completely physical, moral, spiritual and economic exhaustion. Physical, moral, spiritual dan economic habis. Physical habis. Moral habis. Roh spiritual habis. Semangat kita, spirit kita ataupun roh kita habis dan ekonomi kita habis. Apabila empat perkara ini habis dengan sebab peperangan orang Islam lawan dengan orang-orang Yahudi, Zionis, maka akan senanglah siapa yang datang untuk nak ambil semua sekali yang tengah lemah tadi, yang tengah destroy tadi, dan datang tolong. Tuan-tuan, saya sebut kat sini dia tulis fizikal. Contoh fizikal apa? Ini kesihatan kita. Rasul gambarkan kepada kita, dan pada masa itu akan datang Al-Masih Dajjal. Maka Al-Masih Dajjal akan datang ketika mana kan tumbuh-tumbuhan rosak, kemarau panjang. Maka dia datang bertanya apa yang dia perlukan. Maka berkata penduduk dunia, pada masa itu penduduk negeri, kami perlukan air. Ramai orang dah mati sebab air tak ada. Maka Dajjal tunjuk langit, kata Rasul, ni hadis sahih, maka turunlah hujan. Raja tunjuk bumi, kata Rasul, ni hadis sahih, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Maka keluarlah lembu dan kambing yang kurus-kurus daripada kandang pagi-pagi, balik semula ke kandang dalam keadaan gemuk dan ada susu. Tuan-tuan, fizikal habis. Dalam satu hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan kepada kita. Maka pergilah Dajjal ke satu tempat, di mana pada tempat itu, pada masa itu, kan berlaku peperangan sehingga hancur habis. Runtuhan-runtuhan rumah runtuh apa semua. Maka dia bertanya, apa yang kamu nak? Kami dah miskin, dah tak ada apa dah perang. Maka Dajjal, ini hadis sahih. Dajjal kata apa? Dajjal pun panggil pada rumah runtuhan rumah itu tiba-tiba keluar daripada runtuhan rumah itu emas dan perak. Keluar harta dunia, keluar daripada runtuhan rumah tadi. Rumah runtuh sebab kena bom, berperang. Datang orang miskin, maka dia bagi emas. Semua balik dengan keadaan ada emas dan perak di tangan mereka. Maka semua sesat, tuan-tuan. Semua mengikut Dajjal. Dajjal jadi Tuhan kepada mereka. Tempat yang kering kontang pun jadi Tuhan. Ini fizikal. Kemudian moral. Macam mana moral pula? Orang yang paling lemah sekali antaranya orang yang tak ada makanan. Orang yang tak ada air. Orang yang sakit. Maka moral dia down. Dajjal datang. Melihat orang-orang sakit. Dia sembuhkan sakit orang tersebut. Dia melihat orang tu kelaparan. Maka kata Rasul, dia datang ke sebuah negara. Dia bawa segunung roti, bawa makanan.
Dia bawa sungai yang airnya jernih, dia bawa air. Dia bawa dua jenis sungai. Satu sungai daripada air yang jernih, satu sungai api. Tuan-tuan rahmat Allah, orang dah tak ada moral, dah tak ada sebab nak hidup. Dah putus asa dah. Tak mau. Maka tiba-tiba datanglah. Datanglah Dajjal. Sembuhkan penyakit dia. Bagi dia makanan. Bagi dia air. Maka semangat semula hidup. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Kata manusia. Moral. Habis moral. Jadi maknanya ad-duhaimak ni akan rosakkan fizikal manusia. Moral manusia. Dan spiritual. Spiritual macam mana? Dia datang. Maka dia berkata satu hadis sahih. Kata Rasul SAW. Dia datang berjumpa dengan seorang pemuda. Lemah. Dahlah kering. Kurus agaknya. Tak makan, tak minum. Keadaan miskin. Maka dia kata. Pemuda ni mungkin sayang kat mak ayah dia. Maka dia kata, mahukah aku menghidupkan mak dan ayah kamu? Menghidupkan mak dan ayah? Ya. Maka tiba-tiba kata Rasul, datang dua orang, seorang lelaki dan perempuan. Mak ayah dia datang daripada kubur. Dalam keadaan, kan, macam mana dia mati dulu, dalam keadaan dia sihat, macam mana dia hidup dulu. Maka kata mak dan ayah dia, wahai anakku, wahai orang kampung, sesungguhnya dialah Tuhan. Dia datang ke dunia ni sebagai manusia. Sebab dia nak tolong kamu. Aku dah masuk dalam alam barzah. Aku dah masuk di dalam kubur. Aku dah mati. Aku dah tahu mana al-haq dan batil. Maka dia datang sebab nak selamatkan kamu. Wahai orang-orang kampung. Wahai anakku. Kau berimanlah dengan dia. Maka orang yang dah putus asa hidup dia tadi. Orang yang dah kekeringan, haus, kelaparan. Orang yang keadaan miskin. Tiba-tiba ada orang datang menghidupkan orang yang dah mati berpuluh tahun. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang datang itu bukan mak ayah dia. Yang datang itulah syaitan, jin yang menyerupai mak dan ayah dia. Maka mereka beriman kepada Dajjal. Jadi tuan-tuan, yang dirancang sebenarnya peperangan tu habis-habisan. Inilah ad-duhaimak. Maknanya sebelum dia datang akan berlaku peperangan yang besar. Ini mereka rancang. Saya bacakan perancangan mereka ni. Dan kemudian economical exhaustion. Miskin. Papa ke dana. Dalam satu hadis yang lain. Digambarkan Rasul SAW berjalan Dajjal bersama pengikut-pengikut dia. Lalu mereka bertembung dengan satu tempat. Tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah. Maka Dajjal bertanya kepada pengikut dia, wahai pengikut-pengikutku, itu tempat apa? Maka kata mereka, ini tempat buang sampah, wahai tuanku. Maka dia kata, bukan. Itu bukan tempat buang sampah. Itu tempat orang simpan emas. Tiba-tiba sampah bertukar jadi emas. Hadis sahih tuan-tuan. Dia boleh tukar sampah jadi emas. Maka ekonomi yang dah hancur. Rasul gambarkan jadi sampah. Dia orang ladang, tanam pokok padi, tanam pokok apa saja. Hancur dah padi, hancur dah semuanya tadi. Tiba-tiba Dajjal datang. Ditukar sampah-sampah itu sebagai emas. Dia berniaga, habis bankrupt dah, kilang dia tak boleh bergerak. Tiba-tiba sampah-sampah jadi emas. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala. Dajjal akan datang sebagai orang yang akan menghidupkan ekonomi. Sebab itulah mereka akan melakukan jump start kepada ekonomi dunia. Dia akan melakukan jump start pada ekonomi dunia. Dia akan melakukan satu big start. Macam mana dilakukan? Tuan-tuan, kita akan bincang nanti insya-Allah. Tapi saya nak sebut kat sini sikit lagi, tuan-tuan. Saya minta sikit lagi. Sebab sebenarnya apa yang mereka uji kita ni? Ini yang kita tak nampak. Dia kata, we shall unleash. Kita kena lepaskan the nihilist, orang-orang yang nihilist dan atheist. Sehingga berlakulah dipanggil apa? Social catalysm. Saya minta tuan-tuan tunggu sikit. Saya nak habiskan yang ni. Maka sebenarnya fitnah ad-duhaimak ini ialah fitnah yang nak melahirkan manusia yang nihilis dan atheist. Siapa nihilis ini tuan-tuan? Saya bacakan. Nihilis ini adalah seorang laki-laki, seorang person is a person. Rejecting all religious and moral principle in the belief. Dia tak percaya kepada semua agama dan tak percaya kepada semua moral, prinsip-prinsip moral. Dunia pun tak percaya, akhirat pun tak percaya. Pada dia, kehidupan ini meaningless.
Maka seorang yang a true nihilist would believe in nothing. Dia tidak akan percaya pada apa-apa, tidak beriman kepada apa-apa. Dia tidak akan ada loyalty. Dia tidak akan ada purpose of life. Tak ada. Apa dia? Siapa dia ni tuan-tuan? Nanti saya nak sebut. Ini ad-duhaima. Tuan-tuan tolong fikirkan sungguh-sungguh. Ini kena kat kita semua ni. Siapa dia? Mereka adalah orang-orang yang hidup di alam virtual. Hari ini kita dah dididik untuk duduk dalam alam virtual. Contohnya apa tuan-tuan? Working from home. Working from home ni virtual office. Virtual office. Walaupun benda tu bagus, tapi dia didik kita ke arah situ. Dia didik kita untuk hidup dalam alam maya. Macam kita ni, terpaksa duduk gunakan FB ni. Saya tak tahu berapa lama FB boleh tahan kita punya kuliah ni. Tak tahulah ni. Ada orang apa-apa besok, tak tahu. Tuan-tuan rahmat Allah nak sebut kat sini, kita terpaksa duduk kat sini. Padahal kita boleh jumpa patutnya. Tak boleh nak jumpa. Virtual. Tapi yang lebih parah bukan kita ni. Yang lebih parah bukan virtual office. Yang lebih parah itu dia. Anak-anak kita ataupun kita yang hidup bersama handphone. Kita hidup bersama game. Kita berhidup bersama dalam dunia maya, alam maya. Sehingga dalam alam maya itu, kita tidak ada akhirat dan tidak ada realiti. Realiti pun tidak, akhirat pun tidak. Tuan-tuan, saya nak sebut sini. Mereka sedang mencipta manusia, orang-orang muda, jiran-jiran kita yang akan menentang kita. Kenapa? Mereka telah mula duduk di dalam alam maya, tidak berada di alam yang nyata. Iaitu contohnya, kalau dia main game ni, dia boleh menghayati permainan game ini. Sampai dia boleh tengok, ikut sampai 3-4 hari, tak habis-habis. Khusyuknya luar biasa. Berlaku di Taiwan, 3 hari main game. Main game 3 hari guna komputer tu. Mati. Tak makan, tak minum. Tak makan, tak minum. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala. Siapa musuh-musuh kepada orang Islam tadi? Anak-anak mereka sendiri. Jiran-jiran mereka sendiri. Kenapa? Apabila mereka telah hidup sebagai seorang nihilis, diproses hati mereka, jiwa mereka. Hidup di alam maya. Alam maya ni gelap sebenarnya. Gelap. Gelap alam maya ni. Maka bila dia hidup di alam itu, maknanya tidak ada matlamat dunia, matlamat akhirat. Dunia pun dia tak kisah, akhirat pun tak kisah. Maka mereka lah orang-orang yang akan menjadi tentera-tentera Dajjal. Mereka akan menentang orang Islam. Tak kira bapaknya ke, maknya ke, anaknya ke sendiri. Pada masa itu, Dajjal akan datang dan menguasai mereka dengan sihir-sihir yang ada pada mereka. Ini adalah kemuncak kepada fitnah ad-duhaimah ini yang digambarkan oleh mereka yang mengkaji. Akhirnya, orang Islam akan terpecah dua. Kerana apa? Kerana kehidupan mereka bukan lagi berada di alam nyata. Mereka berada di alam maya. Di samping kefahaman mereka, hati mereka, kehidupan mereka yang telah pun bercelaru dengan sifat-sifat munafik. Sifat-sifat yang mencintai syubhat dan syahwat. Maka di sinilah tuan-tuan, fitnah ini boleh kena kepada semua. Dan bukan boleh kena, memang dah kena dah. Kita pun dah kena. Kita pun dah kena tuan-tuan. Sebab itulah pada malam ni kita nak kena faham bahawa fitnah ad-duhaimah ini adalah satu fitnah yang amat berat dan besar. Sebab dia bukan melahirkan musuh kita dari luar. Dia boleh menjadikan orang dalam rumah kita, anak-anak, isteri, suami, saudara kita sebagai musuh kita. Bukan kerana mereka ni memang jahat tak, tapi kerana mereka telah terperangkap dengan perancangan-perancangan jahat yang ada. Ini perkara yang sama-sama kita kena faham, insya-Allah. Kalau ada kesempatan kita akan berbincang lagi. Sementara itu, sebagaimana yang saya sebutkan pada semalam, kita nak kena pastikan kita tertingkat, insya-Allah. Besok kalau ada umur, insya-Allah kita akan sambung sikit. Tuan-tuan, kenapa saya buat tiap-tiap hari tuan-tuan? Ada orang tanya kenapa tiap-tiap hari. Saya buat tiap-tiap hari ni
Kerana kita tak tahu bila kita boleh buat. Mungkin ini pertemuan-pertemuan yang akhir-akhir kita tak tahu tuan. Jadi kita kena sentiasa ambil manfaat dan peluang. Kalau tuan-tuan tak boleh, tak apa. Tengok rakaman dia. Tapi kita tak tahu bila kita boleh. Sampai bila boleh ni. Selagi saya sihat. Sihat ni insya-Allah. Sebab tu saya buat. Dan kalau Allah dan tak lama dah tuan. Saya nak sebut tak lama kenapa? Salah satu masa yang terdekat yang dijangka mungkin Ramadan ni sesuatu besar akan berlaku. Wallahu alam. Saya tak nak cakap lagi. Tapi kemungkinan satu besar akan berlaku. Wallahu alam. Tapi tuan-tuan rahmati Allah SWT, kan? Kita sentiasalah bersedia. Apa persiapan kita? Jangan panik beli macam-macam barang. Tapi panik simpan barang. Tiap panik keluar duit. Duit tu keluarlah, dia pegang duit tu. Maknanya kita bersaving lah, saving. Saving dan kemudian kita cuba rancang lah. Sebab kita rasa seperti seolah dia akan lanjut lagi. Ini akan lanjut lagi. Walaupun mungkin kita harapnya tak lanjut lah. Tapi wallahualam kita tak tahu insya-Allah. Tapi nak sebut sini, kenapa hari-hari sebab tu lah. Saya harap tuan-tuan dapat lapangkan masa sikit dalam sejam lebih ni. Mudah-mudahan tuan-tuan tolong viralkan kepada kawan-kawan lah. Tak perlulah viral ke mana-mana kawan-kawan kita yang kenal-kenal aja. Supaya kita tidak akan tertinggal. InsyaAllah apa yang saya akan sambung besok, saya akan sambung sikit daripada fitnah dua hemat ni, sikit lagi. Nak habis dah sebenarnya. Saya akan simpulkan. Dan kemudian selepas itu insyaAllah kita akan tengok tentang Dajjal. Apa dia plan, macam mana dia plan. InsyaAllah. Di samping itu kita akan cerita sikit tentang perkembangan COVID-19 insyaAllah. So, itulah insyaAllah sikit sebanyak apa yang mampu untuk saya sampaikan pada hari ini. Minta maaf lebih 10 minit daripada pukul 11. Marilah sama-sama kita membaca doa Rabitah. Kita bayangkan wajah ayah-ayah, ibu-ibu kita, anak-anak kita, saudara kita. Mudah-mudahan semua termasuk dalam doa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'adat ala nusrati syari'atik. Fawasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha bin rikal ladzi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong doa untuk kami insya-Allah.